حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diam tak diam kita telah berpuasa sebanyak 9 hari. Jadi dengan keberkatan Ramadan dan juga majlis tazkirah ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberi keampunan, keredaan dan kerahmatan ke atas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini ingin saya menyambung berkenaan dengan sembahyang tarawih serta witir yang telah saya perkatakan minggu lepas berkenaan dengan sejarah tarawih, nama-nama tarawih dan juga bilangan solat tarawih. Jadi sebelum saya menyambung sebarang permasalahan atau cerita berkenaan dengan solat tarawih, saya ditanya oleh beberapa orang melalui telefon menanyakan berkenaan dengan doa iftitah. Apakah perlu ataupun ianya sunnah dibaca doa iftitah di dalam salat tarawih? Kerana ramai kita lihat baik imam ataupun makmum dan di mana-mana sekalipun, jarang kita tengok orang membaca doa iftitah dalam sembahyang tarawih. Jadi kita perlu tahu bahawa apakah ianya sunat dan sunnah dibaca di dalam syariat Islam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati sekalian, menurut hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, mafhum hadis itu al-qamaqal menyatakan, Aisyah kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah pada sembahyang malamnya pada takbiratul ihram yang pertama sahaja. Selepas itu aku tidak dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah. Dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sahabat menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan membaca doa iftitah dalam sembahyang, sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Jadi dalam dua hadis ini ada sedikit perbezaan. Daripada Aisyah, dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW sembahyang malam membaca pada doa iftitah dibaca pada takbiratul ihram yang pertama, erti 2 rakaat yang awal. Lepas itu 2 rakaat yang sesudah, 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, seterusnya tidak Rasulullah membaca doa iftitah.
Dan hadis yang satu lagi menyatakan bahawa Rasulullah SAW tidak meninggalkan baca doa iftitah pada mana-mana sembahyang, sama ada fardu ataupun sunat. Jadi kalau kita simpulkan kedua-dua hadis ini, jelas bahawa doa iftitah itu sunat ataupun merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di dalam mana-mana sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Cuma terdapat sedikit perbezaan pandangan ulama-ulama berkenaan dengan membaca doa iftitah itu pada sembahyang yang banyak rakaatnya ataupun berulang-ulang. Umpamanya sembahyang duha, kita boleh sembahyang sebanyak 8 rakaat. Apakah setiap takbiratul ihram pada 2 rakaat itu kita disuruh atau disunatkan membaca doa iftitah, sedangkan rakaat dia banyak? Begitu juga dengan sembahyang tarawih, 11 rakaat, 20 rakaat, 23 rakaat sampai 36 dan 42 rakaat. Apakah setiap 2 rakaat itu kita disunatkan atau disunahkan membaca doa iftitah? Di sini sahaja terdapat sedikit perbezaan. Perbezaan itu datang daripada 2 hadis yang mafhum hadis yang telah saya terangkan tadi. Walau bagaimanapun, bagi sembahyang yang banyak rakaatnya, sebahagian besar ulama menyatakan doa iftitahnya memadai dibaca pada awal sembahyang, pada takbiratul ihram, pada sembahyang yang awal itu. Umpamanya kita sembahyang 10 rakaat tarawih, rakaat yang pertama pada permulaan sembahyang tarawih itu, maka kita sunat membaca doa iftitah. Tetapi tidaklah perlu kita baca panjang sangat. Memadai kita baca alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubaraka fih. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubaraka fih. Memadai. Ataupun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ataupun tuan-tuan boleh ambil daripada wajjahtu wajhiya lillazi. Tapi pendapat yang pertama menyatakan bahawa pada rakaat pertama, pada permulaan sembahyang sunat tarawih sahaja, kerana dia mempunyai bilangan sembahyang yang banyak. Adapun sembahyang sunat yang tidak banyak bilangannya, maka sunat ataupun sunnah dibaca setiap kali kita nak mulakan sembahyang sunat tersebut, iaitu selepas takbiratul ihram bacalah doa iftitah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa boleh dibaca doa iftitah, malahan sunat dibaca doa iftitah pada setiap takbiratul ihram dalam sembahyang sunat tarawih, sunat duha ataupun sunat-sunat yang berbilang rakaatnya. Itu yang saya katakan. Kalau kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita rumuskan bahawa doa iftitah ini masih sunat lagi dibaca di dalam sembahyang tarawih ataupun sembahyang duha ataupun sembahyang-sembahyang yang banyak rakaatnya. Itu perkara pertama yang sering kali dipertanyakan atau dipersoalkan kepada diri saya. Dan perkara kedua, sebelum kita masuk berkenaan dengan tarawih, berkenaan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Banyak orang menyangkakan bahawa
kalau dia tidak tidur pada malam itu, maka tidak dapat qiyamul lail. Ini pandangan yang salah. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam, tengah malam itu menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicakap pula, tidak disyaratkan mesti tidur untuk qiyamul lail. Jadi saudara-saudara sedang pendengar yang dirahmati Allah, boleh dengar baik-baik bahawa qiyamul lail tidak disyaratkan untuk tidur dahulu untuk kita beribadat pada Allah pada tengah malamnya. Cuma kalau kita hendak ibadah ataupun bersalat, bersembahyang kepada Allah atas nama sembahyang tahajud, sembahyang tahajud, maka perlulah tuan-tuan dan puan-puan tidur dahulu walaupun sebentar selepas isyak dan selepas sembahyang solat isyak. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan sudah tidur walaupun sebentar, maka bermulalah sembahyang tahajud itu daripada lepas isyak tadi ataupun 10 malam tadi sampai ke subuh. Boleh kita sembahyang sunat tahajud, kerana syarat untuk sembahyang sunat tahajud kena tidur. Ada pun sunat tahajud itu termasuk dalam menghidupkan malamnya ataupun dipanggil qiyamul lail. Adapun qiyamul lail itu sebenarnya bukan hanya sembahyang, tuan-tuan. Kalau kita tak tidur, kita jadi jaga umpamanya, atau pak gad ke, mak gad ke, untuk kita sembahyang malam, kita tak tidur masa tu. Boleh tak kita sembahyang malam? Boleh. Yang tak boleh sunat tahajud saja. Adapun sunat-sunat yang lain ataupun ibadah-ibadah yang lain, yang mana kita malam itu kita hidupkan kerana hendak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk ibadat? Sembahyang-sembahyang lain selain pada tahajud, berzikir seberapa panjang pun suka hati, membaca Al-Quran sehingga ke subuh, tuan-tuan. Maka ini menunjukkan bahawa qiyamul lail tidak mensyaratkan seseorang itu mesti tidur. Cuma sunat tahajud mensyaratkan seorang itu tidur walaupun satu lahzah. Maknanya dia senggut sahaja sudah memadai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bolehlah kita beribadah terutama pada malam-malam Ramadan ini yang sangat berkat. Syahrun azimun mubarakun, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sia-siakan peluang kita sementara kita berada dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi berkenaan dengan persoalan dan juga permasalahan tarawih. Ada orang bertanya, apakah bacaan-bacaan dalam salat tarawih yang disyariatkan, yang dimestikan, yang disuruh? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang rahmati Allah, tidak ada yang disyariatkan mesti dibaca. Tidak ada mesti baca surah Al-Baqarah, mesti membaca surah Ali Imran, mesti membaca sajadah atau apa. Tidak ada. Mesti membaca qul huwallahu qul ya, tidak ada. Cuma kalau dibaca ayat Quran itu lagi banyak, lagilah banyak pahalanya, lagi kasar pahalanya, lagi besar pahalanya. Seperti dalam qawaid fiqhiyah dikata ma aktsaru sawaban aktsaru fi'lan. Apa yang banyak pahalanya mestilah banyak pekerjaannya, banyak amalannya. Ma kana aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Jadi tuan-tuan, lagi banyak kita baca Al-Quran,
dalam sembahyang tarawih, apa saja ayat Quran dalam sembahyang tarawih, maka lagi banyak pahala yang kita dapat, lebih afdal lagi. Adapun tuan-tuan yang tidak menghafal Al-Quran ataupun tidak berapa pandai membaca Al-Quran, boleh memilih surah-surah yang kita mudah membaca dan kita mahir membaca. Boleh kita baca surah-surah walaupun berulang-ulang, asalkan dalam 2 rakaat. Kerana Nabi kata salatul lail masna masna, sembahyang malam ini 2 rakaat 2 rakaat. Baik, 2 rakaat yang pertama untuk sembahyang tarawih kita baca umpamanya yang kita ingat ialah qul ya ayyuhal kafirun, suratul kafirun. Kemudian qul huwallah. Rakaat kedua qul huwallah. Lepas tu kita naik masna lagi, 2 rakaat lain baca qul ya ayyuhal kafir qul huwallah, sampailah 10 rakaat ataupun 20 rakaat. Tidak mengapa tuan-tuan, boleh berulang-ulang, kerana tidak ada yang disyariatkan mesti tidak. Jangan bimbang. Cuma kalau orang baca Al-Quran lebih afdal, kerana lebih banyak baca, satu huruf digandakan 10. Kalau 10 sudah diganda 100. Kalau 100 huruf bukan ayat tuan-tuan, tapi huruf itu. Banyak huruf yang kita sebut, lagi banyak pahala. Sebab itu dia kata ma aktsaru sawaban aktsaru fi'lan. Asalkan bila kita membaca satu surah yang 2 surah saja yang kita ingat dan kita mahir, tidak mengapa. Tetapi asalkan rakaat pertama, rakaat kedua surahnya jangan menyonsang. Umpamanya kita hafal suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Jangan kita baca qul huwallah dulu, lepas itu kita baca terbalik, qul ya ayyuhal kafirun. Ini menyonsang namanya. Bila surah tu menyonsang dalam satu-satu sembahyang, maka pendapat fuqaha menyatakan bahawa makruh, pahala kita dipotong. Jadi cara nak memastikannya, tuan-tuan boleh tengok Al-Quran, tengok daripada wadduha, lepas wadduha apa, lepas tu apa, kemudian last kali nanti kita akan tengok qul huwallah, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu qul a'udzu bin nas. Jadi nak dibaca yang atas dulu, lepas tu baru yang bawah. Jangan daripada bawah naik ke atas. Itu dipanggil menyonsang. Dan kalau kita surah yang kita baca itu menyonsang, maka sembahyang kita makruh hukumnya, kurang pahala tuan-tuan. Kedua yang biasanya kita muskil, andai kata kita bermusafir dalam masa bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, bermusafir pada malamnya kita bermusafir. Baik, jadi bagi orang yang musafir kemudian melakukan jamak takdim artinya sembahyang isyak dibawa dalam waktu maghrib. Dia sembahyang maghrib, lepas habis sembahyang maghrib dibuat sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Isyak telah dibuat tapi dalam waktu maghrib. Itu dipanggil jamak takdim dalam masa musafir dalam bulan Ramadan. Apakah orang yang sudah jamak takdim dalam bulan Ramadan ini boleh terus, dia tak payah tunggu waktu isyak masuk? Tak perlu, sebab dia dah sembahyang isyak, dia dah bawa, dia dah takdimkan, dia dah buat dulu. Bermakna dia sembahyang isyak waktu isyak telah bawa dalam waktu maghrib. Apakah dia ni dibolehkan untuk sembahyang salat sunat tarawih, terus sembahyang sunat tarawih, tak payah nak menunggu isyak? Dalam bab ini ada 2 pandangan ulama. Yang masyhurnya menyatakan bahawa boleh seorang yang sembahyang jamak takdim dalam waktu musafir dalam bulan Ramadan, dibolehkan, diharuskan dia melakukan terus selepas sembahyang isyak, itu dilakukan terus sembahyang sunat tarawih.
Dan sebahagian juga berpendapat tidak boleh dilakukan sunat tarawih, kerana dikata bahawa sunat tarawih itu mesti dalam waktu Isya. Jadi di antara dua pendapat ini, tuan-tuan, sukalah saya mencadang kepada tuan-tuan, kita berpeganglah sama-sama pada pendapat yang pertama, menyatakan boleh kita sembahyang sunat tarawih semasa kita membuat jamak taqdim, iaitu waktu Isyak kita buat dalam waktu maghrib semasa bulan Ramadan ini. Dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pula orang yang tidak berkesempatan untuk melakukan salat tarawih pada malamnya, tidak berkesempatan, mungkin disebabkan suatu musibah ataupun satu hal yang tak dapat tidak dielak untuk melakukan sunat tarawih, tak dapat nak dibuat. Apakah sunat tarawih ini yang tak kita malam tadi tak dapat nak buat pada siang hari ataupun hari-hari yang lain? Artinya sunat tarawih ini boleh tak diqadha? Di sini pun ada dua pandangan ulama yang masyhur. Pertama, menyatakan bahawa orang yang tidak dapat melakukan sunat tarawih bukan dengan sengaja, disebabkan suatu perkara yang kita panggil darurat, perkara yang tak dapat tidak membuatkan dia tertinggal untuk sembahyang sunat tarawih, boleh diqadha sunat tarawih itu pada siangnya atau pada hari-hari yang lain. Kalau disengajakan, aku tak nak sembahyang tarawih pada malam ini, besok aku qadha, yang ini menurut fuqaha menyatakan bahawa tidak boleh diqadha. Ini pandangan yang pertama. Adapun pandangan yang kedua menyatakan bahawa sunat tarawih tidak boleh diqadha. Jadi di antara kedua pandangan ini kita ambil yang masyhur, yang sesuai pada zaman dan masa kita dan bi'ah kita, environment kita ini, bahawa sunat tarawih ini boleh diqadha sekiranya kita tidak berkesempatan, betul-betul tidak berkesempatan untuk melakukan pada malam harinya, tapi esoknya kita qadha pada siangnya ataupun pada hari-hari yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah. Adapun berkenaan dengan salat witir, nampaknya pada hari ini kita masih lagi tidak berkesempatan untuk membicarakannya. InsyaAllah pada minggu yang akan datang saya akan cuba mengupas berkenaan dengan salat witir sahaja untuk kepahaman kita bersama. Jadi pada hari ini sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang pada Allah, yang kurang itu kelemahan, kejahilan diri saya sendiri. Dan saya akhiri aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.